Salatu Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Daud Al-Fatani wa Imamul Ghazali sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dia habis 30 juzuk, dia buat lalai. Beranggai sikit. Patutnya dia ulang. Dia tak ulang. Lama-lama lupa semua tu tuan, percayalah. Kena jaga betul-betul, kena jaga. Orang tertua kata, orang tertua belah utara dia kata apa? Nasi sejuk, gulai perangat. Nasi sejuk, gulai perangat. Tahu nasi sejuk? Nasi sejuk ni nanti malam ni kita makan besok pagi. Tu panggil nasi sejuk. Gulai tu kita pangat bagi panas kan dia. Makan nasi sejuk gulai pangat. Mula-mula kalau tuan-tuan tak bisa kembang tengkok. Lama-lama ketagih pun dengan buat pasal. Kita duduk di kampung, kita duduk dalam jemaah. Kita batas-batas pergaulan laki-laki dan perempuan kita jaga elok. Memang kita takut dengan dosa. Tiba-tiba kita terasin pada jamaah. Kawan dengan perempuan. Mula-mula bersentuh-sentuhan tu kita takut. Lama-lama ketagih tuan jangan buat pasal. Maksiat jangan kita main-main. Lama-lama kita jadi mana ketagih. Jiwa kita tu dah jadi rosak. Sebab itu jangan tinggal taat, jangan cuba dekati maksiat. Jaga elok. Nafsu ni dia memang macam tu. Penyegan. Penyegan tak mau buat ibadat. Daripada mengerjakan kebajikan dan boleh menghela bagi yang dikasih. Perkara-perkara yang boleh mengheret kita kepada yang kita suka. Seperti ibadat, baca Al-Quran, bangun malam. Nafsu dia tak mahu benda ni. Kalau kita tak sungguh-sungguh memeliharakan dia, kita bimbang. Kita tak jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan taat. Dan berusaha bagi taat. Faktor-faktor yang boleh membawa kepada taat. Kita nak tahu apa faktor tu. Khauf dan rojak ni macam mana kita nak dapat supaya boleh kita ni sentiasa bersemangat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat yang berat-berat di atasnya baik kita boleh tanggung pikulan ibadat ni. Apa cara dia? Kita tak boleh buat semua ni melainkan dengan engkau peliharakan bagi 3 usul ini. Nak dapat memiliki khauf dan rajak ni, kita kena amal 3 benda ni. 3 usul asal. Faktor-faktor yang boleh membangkitkan semangat mengerjakan ibadat. Faktor yang boleh membangkitkan semangat kita jauh daripada maksiat. Imam Ghazali kata ada 3 faktor. Ada 3 perkara. Kalau kita pelihara 3 ni,
kita jaga tiga ni, insya-Allah kita akan memiliki sifat khauf, takut untuk nak maksiat, melakukan maksiat. Kita akan bersifat dengan sifat raja, sentiasa mengharapkan rahmat kasih sayang Allah yang membangkitkan kita untuk buat ibadat. Tiga perkara Imam Ghazali bagi. Ya. Itu dia. Dan engkau ingatkan baginya atas berkekalan dengan ketiadaan, makna kata lemah dan lalai. Tiga perkara ni ingat selalu. Jangan alpa, jangan lupa, jangan lemah, jangan lalai. Tiga perkara ni ulang selalu. Mudah-mudahan kita sentiasa bersemangat untuk mengerjakan ibadat. Bila lagi tuan-tuan nak bersemangat buat ibadat? Umur kita makin lanjut, kematian makin hampir, ibadat masih berkurangan. Tahun demi tahun berlalu dengan pantai dan cepat. Ibadat kita tak seiring dengan cepatnya masa berlalu. Tambah akhir zaman, Nabi sebut alamat tanda akhir zaman antaranya kita terasa masa berlalu dengan pantas dan cepat. Jam lalu begitu juga, matahari berpusing, matahari beredar serupa tu juga, dunia berpusing serupa tu juga, tapi kita rasa cepat. Banyak masa kita diambil oleh dunia untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Banyak tak sempat buat. Hingga Nabi kata, setahun kita rasa macam sebulan cepat berlalu. Bulan 2 ni orang telefon saya, nak minta buat tazkirah Ramadan. Ramadan apa ni? Saya kata baru bulan 1. Kata apa? Ustaz tahu tak? Bulan puasa bulan 3. Lagi 2 bulan lagi nak puasa. Saya rasa baru lagi bagi tazkirah Ramadan ni. Rasa baru lagi. Tu yang Nabi kata setahun macam rasa sebulan tu. Sebulan rasa macam seminggu. Tuan-tuan terasa tak sebulan macam seminggu? Baru bayar bil api, dia main baca pula. Baru lagi rasa bayar bil api, dia main dah. Bil api baru main dah. Sebulan tu rasa macam seminggu. Seminggu macam sehari. Jemaat ke jemaat cepat macam sehari. Sehari macam sejam. Matahari terbit, matahari jatuh, apa benda yang kita boleh buat? Kata-kata lah, malam dah, petang dah. Bangsa tu berlalu cepat. Sehari macam sejam, kata Nabi. Sejam tu ibarat kita menyalakan api. Kumpul-kumpul kayu api, kering-kering tu, tuang minyak gas sedikit, cucuk. Masa menghidupkan api. Cepat dan pantas masa berlalu. Jadi kita kalau kita tak hambat betul-betul, habis tuan-tuan masa kita dimakan oleh dunia. Sibuk dunia sampai kita tak masa untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor inilah yang kita kena tengok tiga perkara ni supaya makna kata membangkitkan kita sungguh-sungguh untuk buat ibadat. Kawan kita mati seorang mati. Kita pun akan mengikut sama. Kita akan pergi sama. Cukupkah persiapan aku ni? Jadi kita perlukan satu faktor yang membolehkan kita sentiasa bersemangat untuk buat ibadat, terutama di ujung-ujung usia kita ni. Itu dia. Maka Imam Ghazali kata ada tiga faktor disebut selalu. Pertamanya, sebutkan firman Allah Ta'ala pada ayat targhib dan tarhib. Ayat-ayat tarhib, ayat targhib, ayat yang menggemarkan. Banyak ayat Quran. Allah Ta'ala makna kata datangkan ayat-ayat tarhib. Contohnya Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat
Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang beriman beramal saleh, bagi mereka itu syurga yang mengalir bawahnya tu anak-anak sungai. Baca ayat-ayat tu, bentuk-bentuk macam tu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak ada aku tunjuk pada kamu satu bentuk perniagaan yang boleh membebaskan kamu daripada api neraka. Harap terlepas api neraka, masuk syurga. Allah offer satu perniagaan. Apa dia itu? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Harta benda, jiwa raga. Malam tuan-tuan sekalian, Mi'raj, dua peristiwa yang disaksikan oleh Nabi SAW. Pertama, ketika melintas Mesir, Nabi tercium bau wangi. Tanya Jibril, apa ni Jibril? Inilah kubur Masritah dan keluarganya yang mati syahid mempertahankan akidah mereka itu. Malam tu Nabi tercium wangi. Kemudian Nabi tengok orang bercucuk tanam. Sekali dia tanam, terus tumbuh. Dia tanam gandum, tanam, tumbuh terus. Dia tuai terus. Tuai. Dia tuai tumbuh lagi, tuai tumbuh lagi. Nabi pelik. Macam kita buat tanam padi lah kan. Sekali tanam, lepas tu dah kita tuai, kita tanam balik. Tidak, terus tuai. Tumbuh lagi, tuai lagi. Umat Tuhan hamba yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Misalan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka, ibarat orang yang menanam sebiji benih akan tumbuh 7 cabang. Tiap-tiap cabang tu 100 biji, 7 cabang 700 biji. RM1 kita korban untuk jihad fisabilillah, Allah ganda jadi 700 ringgit. Ini membangkitkan kita semangat untuk bersedekah, untuk berjuang, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat macam ni kita baca selalu. Supaya kita bangkit semangat untuk berjuang, berjihad, bersedekah. Antara ayat targhib, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam bangunlah mengerjakan solat tahajud sebagai ibadat sunat bagimu. Asa an yab'asaka rabbuka. Dengan sembahyang tahajud ni Allah kata mudah-mudahan kamu akan dibangkitkan oleh Tuhanmu besok di akhirat. Maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Kalau tuan-tuan nak dapat maqam terpuji di akhirat, keselamatan yang hebat di akhirat, kemuliaan di akhirat, bangkit tahajud. Allah kata lalu itu tuan-tuan. Maka kita mengharapkan maqaman mahmuda. Baca ayat ni selalu, ni yang membangkitkan kita untuk bangkit solat tahajud. Bangunlah tuan-tuan, bangkit mayang tahajud. Pahalanya besar tuan-tuan. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innana syi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya sembayang di waktu malam itu, kata Allah, hiya ashaddu wat'an, bersangatan, tenang jiwa tu.
jiwa jadi tenang, tenteram. Hingga Nabi kata dalam sepotong hadisnya, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan oleh Allah Ta'ala kepadaku sejuk mata hatiku ketika aku mendirikan solat. Hingga kan Nabi semayang, tuan-tuan, terlalu lama di waktu malam sampai bengkak kaki-kaki dia. Kita bangkit tengah malam semayang tahajud, Allah panggil malaikat, wahai malaikatku, hang tengok hamba aku tu. Dia sanggup tinggal di tempat bantai dia, selimut dia, tempat tidur dia, dia sanggup tinggal kerana aku. Allah bangga dengan hambanya bangun tengah malam. Doa makbul, tuan-tuan. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia ni sampai 1/3 akhir malam. 3, 4, 5 pagi Tuhan turun. Makna Tuhan turun, pintu rahmat Allah terbuka luas. Fa yaqulu ma yad'uni fastajiba lahu. Allah berfirman, siapa hamba aku yang nak berdoa? Berdoa, aku nak makbul. Wa man yas'ulni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta aku nak bagi. Wa man yastaghfirni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, aku nak ampun dosa dia. Ini ayat-ayat hadis-hadis ayat Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Allah rahmati seorang suami laki-laki yang bangun di waktu malam. Kemudian dia mengerjakan solat di waktu malam. Habis semayang, dia bangunkan isteri dia. Kalau isteri dia tak mau bangun, dia renjis-renjis muka isterinya dengan air. Bangunlah ya. Allah sedang memanggil kita untuk solat tahajud. Di waktu malam, tuan-tuan, ada suara-suara yang memanggil kita untuk bangun solat tahajud. Rahimallah imri'atan qamat minal lail fa sallat. Allah rahmati seorang isteri yang bangun malam dan mengerjakan solat malam. Kemudian dibangunkan suami dia. Bangunlah abang, Allah sedang memanggil kita. Sahutlah seruan Allah, bangun. Suami pun bangun semayang tahajud. Kalau suami tak mau bangun, dia renjis-renjis muka suaminya dengan air. Suami ni yang bangun solat tahajud. Dua-dua suami isteri mengerjakan solat tahajud. Allah kata Quran, wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah menjadikan rumah tangga kamu sakanan. Sakanan ni tempat turunnya sakinah, ketenangan. Sekarang ni rumah tangga porak peranda, tuan-tuan. Tetapi pejabat agama kahwin sebulan cerai. Cerai berai cukup banyak kalangan umat Islam. Sebab rumah tangga tak tenang. Rumah tangga yang dalamnya solat tahajud, insya-Allah turun keberkatan daripada langit lah, tuan-tuan. Ibu bapa banyak jumpa saya, anak tambah dengar cakap. Saya kata solat tahajud, insya-Allah dakwah kita berkat, cakap kita masih. Tok-tok guru, tuan-tuan, di pondok-pondok tu bukan macam saya ni mengajak tangan, kepala, kaki semua naik. Tunduk aja mengajak. Tapi anak murid puluh-puluh ribu patuh dan taat untuk guru, dengar cakap tok guru. Sebab tok guru kuat ibadat di waktu malam. Bangunlah, tuan-tuan. Tanam azam yang kuat. Sepanjang Syakban ni aku tak mau tinggal tahajud. Jangan tangguh-tangguh. Kita dah tahu kemuliaan dia. Solat tahajud ni kemuliaan. Kalaulah sekiranya makna kata, kalau sekiranya makna kata, kamu tahu ni kelebihan solat tahajud, kamu takkan tinggal dah.
Azam, tekad di hati kita, aku nak buat. Tiap-tiap malam. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan, habaq kat saya. Siapa nak tolong kita di akhirat esok? Dalam kubur. Siapa nak bantu kita? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda nak bina. Rumah tinggal, kereta tinggal, semua tinggal. Yang kita bawa qalbun salim, hati yang bersih, ibadat yang kita dirikan, yang ni kita bawa pergi akhirat. Kubur kita cerah tuan-tuan. Melintas siratul mustaqim macam kilat menyambar. Semayang tahajud, kehebatannya tuan-tuan. Antara ayat Quran yang paling awal turun, qumil laila illa khalila, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa khalila. Wahai orang yang berselimut, bangkit mengerjakan sembahyang malam walaupun sedikit. Azam, tekad yang bulat. Kalau tuan-tuan nak buat, saya nak tunjuk cara dia. Tapi dengan syarat tuan-tuan betul-betul nak buat. Tanam azam sungguh-sungguh. Kata ulama tuan-tuan, kalau kita betul-betul tekad nak buat, kita buat dalam bentuk 3 fasa, 3 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat paksa. Kena paksa. Sebab nafsu dia tak mau tuan-tuan. Nafsu memang tak mau. Bangkit tahajud ni dia tak mau. Dia nak tidur lebih. Nabi kata jangan kamu banyakkan tidur. Kerana banyak tidur menjadikan kamu orang yang fakir di akhirat besok. Orang yang banyak tidur, dia akan jadi orang muflis. Di akhirat besok dia fakir. Tak ada apa. Tak ada belanja apa. Bom tak ada. Hidupkan malam-malam tuan-tuan. Sebab itu hikmat Isra' Mi'raj berlaku di waktu malam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada waktu malam. Ulama kata, Nabi ni pergi mana sebenarnya? Nabi nak pergi mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Naik ke langit. Buat apa nak langit? Nak jumpa Tuhan. Kita pun kalau kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala, Allah letak syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa nak bertemu, bercita-cita nak bertemu dengan Tuhannya, jalan dia, falyamal amalan salihan. Kena buat amal soleh. Ada fardu, ada sunat. Ibadat yang paling hebat, fardu ataupun sunat, sembahyang. Selepas sembahyang fardu 5 waktu, ibadat sunat yang paling hebat, solat tahajud. Hingga Allah sebut tuan-tuan dalam surah Al-Isra'. Surah Isra' Mi'raj tu, dalam surah tu Allah sebut ayat 216. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian pada malam itu naklah kamu bangkit solat tahajud sebagai ibadat sunat untukmu. Mudah-mudahan kamu akan dibangkitkan besok di akhirat dalam maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Semua tinggal lah tuan-tuan. Kata benda semua tinggal. Yang ni nak bawa balik yang ni. Baru ni tuan-tuan, Dr. Rani. Saya kenal dia, Dr. Rani. Dia adun bekas, adun Meru. Orangnya baik. Orangnya cukup baik tuan. Saya kena stroke waktu masuk hospital, dia main ziarah saya. Di hospital Sungai Buloh. Antara amalan dia tuan-tuan, dia banyak buat program kebajikan. Bantuan kemanusiaan di luar negara, terutama Palestin. Tempat gerak gempa dia selalu pergi.
Baru ni dia meninggal, tuan-tuan. Saya mendapat berita, tuan-tuan, dia meninggal ketika lepas ambil uduk nak sembahyang tahajud. Ambil uduk nak pergi sembahyang tahajud. Daripada bilik uduk nak pergi tempat sembahyang dia di rumah dia tu, dia meninggal. Biasanya macam tu, tuan-tuan. Biasanya banyak dah saya tengok, tuan-tuan. Orang yang kaki tahajud, dia mati ketika nak sembahyang tahajud, atau lepas tahajud, atau tengah tahajud. Ada seorang hamba Allah nama Pak Din. Pak Din ni, tuan-tuan, dia tukang masak di masjid Sungai Bemban, Kuala Terung. Kalau tuan-tuan pergi ke Bandar Remis ni, terus nak pergi Terung tu, tu masjid belah kanan. Sebelum sampai Simpang 3 tu masjid Sungai Bemban. Pak Din dia suka masak. Kalau orang ada kenduri, ada kuliah-kuliah, dia tukang masak. Sembahyang jemaah tak tinggal, tuan-tuan. Allah bagi dia, tuan-tuan, husnul khatimah. Tengah sembahyang Isya 27 Ramadan, malam jemaat, tengah sembahyang Isya, ketika sujud mati, tuan-tuan. Tengah sujud, orang sembahyang mayat dia beribu-ribu, tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Buatlah baik, tuan, insya-Allah Allah ambil, tuan-tuan, ketika buat kebajikan-kebaikan. Tuan-tuan tengah mengaji, saya tengok ramai orang tengah mengaji. Dia nak pergi mengaji ke, balik mengaji ke, tengah mengaji ke. Baru ni saya buat kuliah di Seri Kota, Taman Seri Kota. Tengah buat kuliah, satu orang hamba Allah jatuh. Dia penyakit jantung, bawa pergi hospital, mati. Baguslah mati macam tu. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul nak sembahyang tahajud ni, nombor satu, tuan-tuan kena paksa. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah kata orang yang bersungguh-sungguh paksa diri dia buat ibadat, Allah akan tunjuk jalan dekat dia. Jalan nak buat ibadat tu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kena paksa diri? Kerana, tuan-tuan, nafsu dia memang tak mau buat. Sebab tu Imam Ghazali kata, fa innal makarima ala hasabil makarih, wa innal lazzat ala hasabil mu'nah. Sesungguhnya kemuliaan itu ikut kadar kebencian. Kita nak dapat solat tahajud maqamah mahmudah, kita terpaksa berhadapan dengan halangan-halangan nafsu. Nafsu yang nafsu tak suka. Nafsu tak suka manggil tahajud, dia suka tidur. Nafsu tak suka berwirid, dia suka sembang kosong. Nafsu tak suka puasa, dia suka makan tak berhenti-henti. Semua ibadat yang tuan-tuan nak buat, semua kena terpaksa lawan nafsu, lawan dengan kebencian. Wa innal lazat ala hasabil mu'nan. Sesungguhnya kesedapan itu, kelazatan itu ikut kadar belanja. Tuan-tuan nak makan sedap, belanja kena banyak. 3 orang pergi kedai Tong Yam nak makan sedap, makan apa? Nak makan apa? Kalau aku suka makan ni siakap steam. 3 rasa. Aku kalau aku mas udang yang besar sekali tu, goreng tepung besar saja. Habis makan kira-kira berapa? 100. Padahal ada kena 100 makan sedap. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Kesedapan itu ikut kadar belanja. Ang bawa RM10 nak makan sedap. Roti bakar dia kata tarik aja awak dia. Ikut kadar. Kita nak dapat maqamah mahmudah. Tahajud tak mau, mana boleh. Kena tahajudlah, tuan-tuan. Kena paksa. Kenapa kena paksa? Kerana nafsu ibarat kanak-kanak kecil. Kalau tak dilah, dia menyusu sampai ketua. Faham tu? Ertilah lah. Lah ni bahasa orang Kedah. Lah ni pisah. Isteri kita ada anak, isteri anak kita duk menyusu mak dia, isteri kita ni.
Sekarang budak ni dah 2 tahun. Gigi dah panjang. Hisap susu, dia gigit peti susu mak dia. Mak dia sakit. Takkanlah ada umur 2 tahun nak makan minum susu saja. Tentu nak minum Nestom, makan Nestom. Nak bagi dia makan apa nama ni, nasi bubur. Nak bagi makan pisang lenyek. Dikenallah. Nak buat lagu mana nak lah susu tu. Ambil akak seruntun, tenyeh pungkok pasu. Ambil ayak seruntun tu, sapu kepala tetek mak dia. Bila budak tu hisap-hisap pahit, dia tinggal ya. Tu lah. Nafsu ni kena lah. Nafsu yang suka tidur malam ni, kita lahkan dia, hentikan dia. Dengan mujahadah. Cara dia, ada 2 cara tuan-tuan. Tuan-tuan nak paksa diri tuan-tuan bangkit tengah malam. Yang pertama, tuan-tuan beli jam loceng. Tuan-tuan pergi kedai jam, cari jam loceng. Jangan yang jenis baru ni, jenis lama. Jenis baru tak jadi, dia bunyi slow. Tot, tot, tot. Yang tu tak mau, yang tu tak bagus. Kita cari yang jenis pulih, spring, pulih. Jam loceng tu dia ada 2 loceng di atas jam tu. Lah ada lagi lah jam tu. Pulih, kita set pukul 5. Tepat pukul 5, ring. Satu rumah dengar. Nak cari yang tu. Dengan syarat, tuan-tuan jangan letak jam ujung kepala. Tuan-tuan letak ujung kepala, dia bisin apa tampak, dia senap apa lena balik. Hampa duduk sini, letak jam kat dinding tu. Duduk jauh sikit pada kita boleh bangkit. Kita tahu kita sedang bangun. Itu yang pertama. Tapi dengan syarat, bila tuan-tuan terjaga, tuan-tuan akan terasa di hati tuan-tuan keinginan nak bangkit tahajud. Terasa keinginan. Keinginan itu adalah disebabkan satu malaikat. Malaikat ni nama malaikat mulhim. Dia bisik di hati kita. Bisikan tu nama ilham. Hingga menyebabkan kita cenderung untuk bangun tahajud. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila tuan-tuan nak bangun saja, datang satu lagi bisikan. Dia kata apa? Awal lagi. Baru pukul 5. Tahajud pukul 6 pun ada. Sekarang ni subuh 6.30, hang tahu tak? Duk kalut nak pergi mana? Tu setan. Bisikan dia nama waswasah. Setan tu nama setan haram jadah. Hampa jangan layan dia. Bangun cuy, terus bangkit ambil uduk semayang terus. Itu langkah pertama. Langkah kedua tuan-tuan, tuan-tuan baca ayat Quran. Masa nak tidur, ambil uduk, tuan-tuan baca Suratul Kahfi ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baca ayat tu. Niat pukul berapa tuan-tuan nak bangun? Kalau tuan-tuan niat pukul 5, insya-Allah pukul 5 terjaga. Dengan syarat jangan tidur balik. Kalau tuan-tuan tidur semula, subuh terlepas. Hangpa jaga. Itu dia. Paksa diri bangun, bangkit. Berapa lama nak paksa? Sebulan ya. Sebulan dia tuan-tuan. Fa inna ma'al usri yusra. Lepas susah, senang. Macam tuan-tuan puasa Ramadan. Yang susah berapa minggu? Seminggu je susah. Lepas seminggu, okey kan? Tidak. Nak susah sat dia tuan-tuan. Sebulan ya. Tuan-tuan paksa sebulan.
Tuan-tuan paksa sepanjang bulan ni, Syakban ni. Sepanjang Syakban, tuan-tuan setiap malam mangkit tahajud. Tuan-tuan akan tengok datang Ramadan, tuan-tuan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Tambahan pula bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, setan kena tambat. Maksud setan kena tambat, kekuatan ajakan setan tu, dia jadi lemah. Yang tinggal kat kita nafsu ya. Setan dah dilemahkan oleh Allah Ta'ala sepanjang bulan Ramadan. Tuan-tuan ambil kesempatan Ramadan. Bangun sahur, terus tahajud. Boleh? Muslimat jangan duk kalut-kalut sangat. Mangkit pagi, mangkit tahajud, jangan duk nak masak sangat. Perangat-perangat, panas-panas sudah. Yang malam tadi sahur, yang buka puasa malam tadi panas-panas sudah. Tapi nasi dia kena panas. Nasi sejuk tak boleh. Makan sahur tak jalan. Nasi sejuk, sejuk gedi. Cara dia, bangun-bangun, panas-panas apa kurang, lebih kurang. Lepas tu basuh beras. Ada periuk rice cooker dia ada rumah. Mesti ada kan, orang satu. Rice cooker. Periuk nasi elektrik. Basuh beras. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu masukkan pelak. Petik Swiss dia. Swiss periuk ada dua. Satu kat dinding, satu lagi di periuk. Di periuk tu tekan-tekan dia keluar putih api dia tu. Lepas tu ambil uduk semayang. Pukul 6 sahur. Ditakhirkan sahur sampai pukul 6 kita bersahur. Atau 5.30 kita sahur. Antara pukul 4.30 pukul 5 sampai nak bersahur tu kita solat tahajud. Sebulan dia tuan-tuan paksa diri tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan jangan mudah untuk buat taat ni. Tuan-tuan masuk fasa kedua dinamakan fasa biasa. Allah bisa, tegal biasa. Mula-mula payah. Fa inna ma'al usri yusra. Lepas payah jadi mudah. Dibantu oleh Allah. Allah janji wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjuk jalan kat dia. Kami permudah jalan ibadat kat dia. Tuan-tuan buat terus 1 tahun. Lepas setahun tuan-tuan dapat apa? Siapa tahajud dia tahulah apa dia dapat. Siapa makan gula dia tahulah manis tu macam mana. Siapa makan garam dia tahulah masin tu macam mana. Siapa yang bangkit tahajud dia tahu macam mana hebatnya tahajud itu. Hati khusyuk, tenang, puas, sebab dada, sedih. Tak tahu nak bagi tahu lah tuan-tuan. Kehidupan orang yang solat tahajud ni memang cantik, memang hebatnya tuan-tuan. Jadi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita tanamkan azam mulai malam ni. Jangan besok-besok sama. Karena besok belum tentu kita hidup. Mungkin malam ni malam terakhir untuk kita. Kita buat sebulan. Kita lajak tuan-tuan sampai Ramadan. Mana tahu Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita, mana tahu. Ramai kawan-kawan kita tuan-tuan yang tahun lepas dia Ramadan dengan kita, tahun ni dia tak ada. Anggap ini Ramadan terakhir untuk kita. Kalau tuan-tuan bangkit tiap-tiap malam tuan-tuan tahajud, salah satu malam mesti ada punya Lailatul Qadru khairat min alfi syahr. Malam ni sebut sebagai Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam tuan-tuan bangkit, insya-Allah minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Itu maksud kita selalu baca ayat tarhib. Ayat yang menggemarkan kita untuk beribadat macam ayat-ayat yang saya baca tadi. Dalam masa yang sama kita baca ayat-ayat tarhib yang menakutkan. Dan ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq.
Orang yang buat fitnah pada orang lelaki, orang perempuan, kemudian dia tak bertaubat, bagi mereka azab Allah yang amat dahsyat dan amat pedih. Malam Mi'raj Nabi tengok orang gunting lidah. Gunting lidah dia. Nabi tengok satu orang seekor lembu keluar dari satu lubang. Bila dia keluar, tuan-tuan, nak masuk tak boleh. Siapa ni? Jibril. Umat Tuan hamba cakap hebat, tapi nak buat tak boleh. Semua formula ada kat dia. Bagi saya kuasa, saya tahu cara menyelesaikan masalah ni. Bagi-bagi teluk pun tadi turun. Ini jenis manusia, tuan. Kita nak cakap biarlah benda yang betul, yang hak. Karena Nabi SAW mengingatkan kita, alaikum bisidqi, hendaklah kamu sentiasa dalam kebenaran bersama-sama orang yang benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang selalu melakukan kebajikan akan bawa dia ke arah syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharru sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sentiasalah hamba yang sentiasa berada di atas jalan kebenaran akan tertulis namanya di syurga sebagai siddiqan, orang yang benar. Kita syurga tak masuk lagi, nama kita dah ada di syurga dah. Pasal hidup di dunia bersama-sama dengan kebenaran. Jadi ayat-ayat ni kita baca selalu, dengan membawa kita takut nak jadi orang yang berdusta, pembohong, penipu, pembohong. Mana Nabi sebut dalam hadisnya, Nabi kata apa? Sayati 'alan nas sanawatun qadda'at. Akan berlaku kepada manusia tahun-tahun itu penuh dengan pendustaan, pembohongan. Manusia penuh dunia ni, manusia dengan pembohong. Ketika itu yusaddaqu fihal kadzib wa yukazzabu fihal shadiq. Ketika itu orang, makna kata, membenarkan orang yang pembohong dan orang dustakan orang yang benar. Orang yang bercakap benar, jujur, orang kata macam-macam. Kata ni, orang yang kaki pembohong diangkat, disanjung. Inilah suasana yang sedang berada di hadapan kita. Dunia yang bercelaru, tuan-tuan. Badiru bil a'mal kakhita'il fitanun kakhita'il lailil muzlim, kata Nabi. Segeralah kamu buat amal sebelum datangnya fitnah. Kakhita'il lailil muzlim, yang mana fitnah itu berlaku kita duduk dalam kegelapan. Orang duduk dalam gelap, dia tak tahu hijau, putih, kuning apa, semua dia tak kenal lah. Dia nampak gelap ya. Inilah suasana kita. Segeralah beramal, tuan-tuan. Malam ni kita ambil satu tekad, aku nak sembahyang tahajud sampai mati, sebab aku tahu kelebihan yang ada pada tahajud. Inilah harapan aku. Mudah-mudahan asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kamu dibangkitkan di akhirat itu dengan makam yang terpuji. Maqaman mahmuda. Itu dia. Jadi nombor satu, baca ayat-ayat tersebut. Ya. Kedua, sebutkan perbuatan Allah Ta'ala pada mengambil dan memberi, seksa dan maaf. Sebut, ingat cerita-cerita orang-orang dulu, apa yang Allah lakukan kepada mereka. Ya. Macam kita kata Iblis. Iblis ni bukan calon-calon orang, tuan. Seorang malaikat yang jadi penghulu malaikat 80,000 tahun. Punya hebat dia.
Tapi sebab dia buat satu silap, satu kesalahan, kederhakaan pada Allah, Allah laknat dia sampai bila-bila. Menyebabkan kita takut nak buat maksiat. Kita dah baca hadis hari itu, satu hari Nabi tengok Jibril bergayut di kambu Kaabah. Tapi meraung-raung, ya Allah, jangan engkau tukar namaku, jangan kau ubah rupaku. Merujuk kepada syaitan iblis. Nama dia asal cantik-cantik tuan, Azazil, Al-Khazin, Al-Abid. Nama dia hebat-hebat. Tapi kerana derhaka sekali kat Tuhan, Tuhan tukar nama dia iblis terus. Rupa cantik Allah tukar jadi cukup huduh. Hingga Jibril bergayut di kambu Kaabah, minta jangan tukar nama aku, jangan tukar rupa aku. Cerita-cerita macam ni kita baca selalu, hingga menimbulkan ketakutan, harapan-harapan, kan? Harapan kita kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala pelihara kita daripada kejahatan itu dan ini. Dan ketiganya, menyebutkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balas baik, balas jahat. Allah berjanji orang buat baik, dia balas baik. Orang buat jahat, dia balas jahat. Sebut ayat-ayat balasan daripada Allah Ta'ala. Kita berjuang Islam, yaghfir lakum zunubakum. Allah ampun dosa kita. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masuk kita dalam syurganya yang mengalir bawahnya itu anak-anak sungai. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Allah sediakan satu syurga namanya Jannatu Adnin untuk pejuang-pejuang Islam. Bila sebut balasan Allah ni, timbul satu semangat untuk berjuang, beribadat dengan lebih hebat lagi. Sebut balasan azab Allah Ta'ala bagi mereka yang buat maksiat, tak tertanggung dek kita. Ini menyebabkan kita jauh daripada maksiat dan segera kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata musannif, bermula, dia kata asal yang pertama. Kemudian Imam Ghazali nak urai 1, 2, 3. Yang pertama, ingat ayat Quran. Mana ayat Quran dia? Ini Imam Ghazali nak kemukakan ayat-ayat dia. Yang kedua, iaitu makna kata ingat balas perbuatan Allah yang Allah lakukan kepada nabinya, pada orang hebat-hebat Bal'am bin Ba'ura, bukan calon-calon orang tu, semua bagus-bagus semua. Dengan sebab buat silap, buat salah, Allah balas macam tu. Tok guru saya kata, Iblis ni Allah laknat dia berapa kali dia tak sujud. Dia tak sujud berapa kali? Sekali ya. Usjudu li Adama fasajadu illa Iblis. Allah sekali suruh Iblis sujud, dia tak mau sujud, Allah laknat dia sampai bila-bila. Tok guru saya kata, Ustaz Awang, dia kata kalau kita tak sembahyang subuh, berapa kali kita tak sujud? Subuh berapa kali sujud? 1 rakaat 2 sujud kan? 2 rakaat 4 kali sujud. Tak sembahyang kali pada Iblis. Lama teruk cakap macam tu. Tapi itulah dia realiti dia. Dia tak sanggup kita nak tinggal solat. Tak sanggup kita nak tinggal kewajipan yang diperintah oleh Allah kepada kita. Bila kita ingat benda-benda ni. Itulah tuan-tuan lebih kurang. Jadi saya mengharapkan kita semua, marilah rebut peluang ini sementara kita ada di dunia. Kalau kita tak ambil peluang tuan-tuan ibadat, di akhirat besok kita menyesal tuan. Kalau tuan-tuan Allah hijab, buka hijab, tuan-tuan dengar tu ahli kubur tu sentiasa bercakap, merayu kepada Allah. Apa yang mereka minta? Mereka minta supaya mereka dihidupkan semula, supaya boleh melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Ya Allah, kami dah dengar ya Allah. Kami dah lihat azab-Mu ya Allah. Farji'na na'mal salihan. Hantar balik kami ke dunia ya Allah. Kami nak mengerjakan amal soleh. Inna muqinun. Kami sekarang cukup yakin dengan apa yang kau kata. Dah masuk kubur, tak ada dah tuan-tuan habis. Terputus terus. Terputus terus dah. Jadi ambil kesempatan. Ni Nabi sebut. Ambil kesempatan hidup sebelum mati. Sihat sebelum sakit. Kaya sebelum miskin. Senang sebelum susah. Kan? Ni semua kita kena ambil kesempatan. Hidup sebelum kita mati. Jadi hidup ni kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadat kepada Allah. Kerana inilah bekalan yang akan kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan sikit sebanyak diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Jadi sebelum saya berundur ni, lagi sekali saya nak buat rayuan. Kali ini tuan-tuan, kita nak buat tembok. Sebab tanah kita di Pulau Pangkok tu kita tambun. Bangunan semua dah hampir-hampir siap. Tapi kalau bila hujan turun tuan-tuan, tanah tu lari. Kita nak pasang tembok pasang siap. Supaya tanah tu tak lari, kejap elok insya-Allah. Jadi tembok ni tuan-tuan kalau tengok di banner banting di luar tu nampaklah. Insya-Allah. Jadi dia ada keping-keping tu tuan. Dia boleh masuk, dia boleh slide. Dia masuk. Dia jadi satu benteng yang besar lah. Sekeping harga dia 380. Itu tak masuk tambang, tak ke Pulau Pangkok lah. Di pangkat awal ni kita nak beli dulu 15 keping. InsyaAllah kalau elok kita akan tambah lagi pasal yang kedua, tiga pula lah. Pasal pertama ni kita beli, kita perlukan, kita nak 50 keping. Sekeping harganya RM380. Lebar dia 3 kaki, tinggi dia 5 kaki. Yang gambar tu 10 kaki ni, kita ambil 5 kaki saja, insya-Allah. Dan pengajian kita kelas mula buka tahun ni. Ni hari Sabtu ni, pengambilan pelajar. Mula kita kelas, kita akan bermula. Dan insya-Allah pelajar-pelajar kita ni, kita akan usaha untuk menyambung pelajaran nanti ke Yaman insya-Allah. Dan kita dah pun hubungi syekh-syekh di Yaman tu. Dan ada pelajar kita pun dah mengaji di Yaman sekarang, duduk di Yaman. Hubungan tu agak mudah lah insya-Allah. Kita buat persiapan, hafal Quran. Dan juga asas-asas bahasa Arab, Fardu Ain dan sebagainya. Untuk membolehkan dia menyambung pelajaran nanti ke Yaman insya-Allah. Jadi sumbangan tuan-tuan, saya amat ala-ulukan, ucap banyak terima kasihlah. Selama ni tuan-tuan banyak bantu hingga bangunan ni hampir-hampir siap dan boleh kita mulakan mana kelas pengajian dalam masa sehari dua lagi ni insya-Allah. Itu saja, mudah-mudahan sikit sebanyak diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salati a'malana tawaffana muslimin iqna bi salihin waghfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.